Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bersatu patuh undang-undang, betulkah? Sejauh manakah kebenaran kata bekas Perdana Menteri kita ini Muhyiddin Yassin? Kekosongan DUN Nenggiri, bukti bersatu patuh undang-undang, kata Muhyiddin. Petaling Jaya, pengumuman Speaker DUN Kelantan Muhammad Amar Nik Abdullah berhubungan kekosongan kursi Nenggiri yang disandang Azizi Abu Naim membuktikan pindahan perlembagaan bersatu mengikut lunas undang-undang, kata Muhyiddin Yassin. Presiden Bersatu berkata, parti itu bersama rekan komponen Perikatan Nasional PN sedia menghadapi PRK untuk merebut kursi berkenaan. Kekosongan ini berlaku susulan notis yang dihantar oleh Bersatu kepada Speaker DUN Kelantan berhubung terhentinya keahlian Adun Nenggiri daripada Bersatu serta merta karena melanggar pasal 10.4 Perlembagaan Bersatu, kata pengurusi PN dalam kenyataan. Keputusan Speaker DUN Kelantan ini selaras dengan Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan yang memperuntukkan berlakunya kekosongan luar jangka bagi kursi DUN yang wakil rakyatnya terhenti keahlian parti secara serta-merta. Terdahulu, Amar mengumumkan berlaku kekosongan luar jangka kursi DUN Nenggiri mulai hari ini selepas menerima notis bawah pasal -3 perkara 31E Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Negeri Kelantan daripada Azizi pada 13 Jun dan Bersatu pada 12 Jun lalu memaklumkan beliau hilang keahlian Bersatu sekaligus berlaku kekosongan luar jangka kursi itu. Bagaimanapun, Azizi yang juga ahli parlimen Gua Musang berkata beliau akan membawa putusan Speaker DUN Kelantan ke mahkamah. Azizi antara 6 ahli parlimen dan Adun Bersatu yang terlucut keahlian parti karena mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim serta Menteri Besar Selangor Amiruddin Syarif. Ahli parlimen lain yang menyokong Anwar terdiri Syed Abu Husin Hafiz, Syed Abdul Fasal, Bukit Gantang, Suhaili Abdul Rahman, Labuan, Dr. Zulkafli Hanafi, Tanjung Karang, Zahari Kecik, Jeli, dan Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuala Kangsar. Adun Selat Kelang, Abdul Rashid Asari pula mengisytiharkan sokongan kepada Amiruddin. Mereka gagal menjawab surat arahan bertulis Majelis Pimpinan Tertinggi Bersatu untuk menzahirkan ikrar taat setia. Muhyiddin berkata benar, manakala Anwar menipu rakyat. Rakyat mangsa kenaikan harga diesel. Kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin tepat menggambarkan kesengsaraan rakyat akibat langkah PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim menaikkan harga diesel sebanyak Rp1.20 atau 56% daripada harga sebelumnya. Muhyiddin juga menegaskan bahwa Anwar menipu dengan mendakwa kenaikan harga subsidi ini hanya akan menjejaskan golongan maha kaya dan warga asing. Hakikatnya, kenaikan harga diesel ini menjejaskan kehidupan rakyat biasa serta meningkatkan kos operasi pesawah, petani, peladang, peniaga kecil, dan kontraktor kecil. Tidak sampai 48 jam selepas kenaikan harga diesel diumumkan, beberapa sektor telah mengumumkan kenaikan harga perkhidmatan dan barangan masing-masing. Pengeluar konkret, syarikat penunda kenderaan, dan pekebun sayur di Cameron Highlands adalah antara yang terawal mengeluarkan notis kenaikan harga. Persatuan Pengusaha Lori Tipe menyatakan kos bahan binaan akan meningkat sebanyak 30%. Terdapat keluhan daripada kontraktor kecil mengenai kenaikan harga tanah selori tayar 6 daripada
Rp180 kepada Rp250 yang sudah pasti akan meningkatkan kos pembinaan rumah. Walaupun tiada notis rasmi, terdapat keluhan pesawah bahwa kos mengerjakan sawah meningkat daripada Rp450 serulung kepada Rp738 serulung. Sewa traktor meningkat daripada kos Rp80 ke Rp120 serulung. Kos pengendalian mesin padi meningkat daripada Rp130 ke Rp180 serulung. Sewa backhoe JCB pun naik daripada Rp450 sehari kepada Rp550 ke Rp700 sehari. NGO Kebajikan Malaysian Relief Agency MRA menyatakan kegiatan membantu rakyat turut terjejas akibat kenaikan harga diesel kerana kenderaan 4-wheel drive yang mereka gunakan untuk mengangkut barangan bantuan menggunakan diesel. Malah kerajaan tidak pernah terfikir bahawa lembu korban dan tong gas juga diangkut dengan kenderaan diesel. Dengan kenaikan harga diesel, harga satu bahagian lembu korban meningkat RM100 dan harga satu unit tong gas meningkat daripada RM31 kepada RM35. Tidakkah ini menyentuh kehidupan rakyat biasa, bukan golongan mahakaya dan warga asing? Kenyataan Muhyiddin mewakili suara rakyat biasa, pesawah, petani, peladang, penegak kecil dan kontraktor kecil yang terkesan akibat kenaikan harga diesel. Tidak ada satu perkataan pun dalam kenyataan beliau yang menyebut beliau menyokong penyelundup. Seperti mana yang dijangka Perdana Menteri ke-10, Menteri-Menteri dan Kerajaan Madani amat defensif, berada dalam penafian in denial dan bersikap kami tidak pernah salah apabila berhadapan dengan kritikan rakyat dan pemimpin pembangkang. Dalam mod defensif, mereka dengan pantas melabel dan menuduh pengkritik mereka sebagai menyokong golongan mahakaya, warga asing, ketirisan dan penyelundupan. Dalam mod penafian, mereka tidak dapat menerima hakikat bahawa tindakan mereka telah mengakibatkan kesusahan kepada rakyat, peningkatan harga barang dan peningkatan kos dalam sektor binaan, pertanian, perkhidmatan dan banyak sektor yang lain. Dalam mod kami tidak pernah salah, yang salah akhirnya adalah rakyat. Bagi mereka, tidak mengapa untuk kerajaan menaikkan harga diesel dan kadar SST dalam sektor logistik. Itu tidak salah. Yang salah tetap rakyat. Walaupun mereka terpaksa menaikkan harga barang dan perkhidmatan disebabkan peningkatan kos berikutan kenaikan kadar SST dan harga diesel. Malah nelayan pun dipersalahkan atas kegagalan kerajaan mengawal ketirisan dan penyelundupan diesel. Walaupun cerita menteri mengenai penyelundupan diesel oleh nelayan ini tidak masuk akal, namun yang salah tetap nelayan dan yang salah tetap rakyat. Mereka gagal menerima hakikat bahawa langkah menaikkan harga diesel ini dilakukan secara tergesa-gesa, tanpa proses libat urus dengan pemegang taruh, tanpa mekanisme yang jelas, dan dengan perancangan separuh masak. Selepas mengumumkan kenaikan harga diesel, barulah mereka sedar yang mereka terlepas pandang banyak perkara, termasuk mengenai mesin yang digunakan oleh pesawah, petani dan peladang serta kekerapan penggunaan mesin dan kenderaan diesel dalam sektor ini. Malah mekanisme sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan penentuan had kad fleet pun belum diperincikan dan dimuktamadkan. Selepas dihujani kritikan demi kritikan dan keadaan menjadi huru-hara, barulah wakil kerajaan terhekeh-hekeh melakukan libat urus. Tidakkah ini contoh ketidakcekapan, kebebalan dan kegagalan merancang kerajaan Madani? Adakah semua perkara yang disebut tadi adalah mengenai golongan mahakaya, warga asing, ketirisan dan penyelundupan? Tidak sama sekali. Naratif golongan mahakaya, warga asing, ketirisan dan penyelundupan adalah naratif ciptaan kerajaan untuk memberi justifikasi kenaikan harga diesel dan penafian hak subsidi rakyat. Ia juga naratif untuk menutup penipuan dan kelemahan, penguatkuasaan serta kepincangan perancangan kerajaan. Hakikatnya, Anwar telah gagal menunaikan janji untuk menurunkan harga minyak.
Rakyat tidak marah jika Anwar tidak pernah berjanji untuk menurunkan harga minyak 24 jam selepas dia mengangkat sumpah. Rakyat marah karena Anwar pernah berjanji tetapi tidak mengotakkan janji. Hakikatnya Anwar juga menipu apabila mendakwa kenaikan harga diesel ini hanya memberi kesan kepada golongan maha kaya dan warga asing. Sedangkan ramai rakyat biasa terjejas dengan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan berikutan perancangan separuh masa Anwar. Adakah Muhyiddin menyokong penyelundupan apabila mengkritik Anwar? Tidak. Muhyiddin hanya menegaskan bahwa pertamanya Anwar adalah penipu, keduanya Muhyiddin mahu menyadarkan Anwar bahwa bukan golongan maha kaya dan warga asing yang terjejas, tetapi rakyat biasa yang menjadi mangsa kepada dasar perancangan separuh masak dan tindakan Anwar menaikkan harga diesel. Penulisan ini telah ditulis oleh Tun Faisal Ismail bin Aziz, Ketua Penerangan Bersatu Wilayah Persekutuan. Jadi pendengar di sana apabila telah mendengar penulisan beliau tadi, apakah pendapat Anda? Adakah Muhyiddin betul dan Anwar itu salah? Atau sebaliknya? Mungkinkah ada sebab lain kenapa tindakan Perdana Menteri ke-10 kita, Anwar melaksanakan dasar-dasar seperti ini? Adakah ia satu langkah yang terburu-buru? Atau ia adalah satu langkah yang betul? Sila utarakan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share.